Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Sa'id Al-Musaib dari ayahnya bahawasanya ia berkata, ketika Abu Talib hendak meninggal, Rasulullah datang menemuinya, sementara di ruangan tersebut ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Rasulullah bersabda, "Wahai bapa saudaraku, ucapkan La ilaha illallah, agar aku dapat membelamu dengannya di hadapan Allah." Abu Jahal dan Abdullah berkata, "Hai Abu Talib, adakah kamu mahu meninggalkan agama Abdul Muttalib?" Keduanya terus berbicara kepadanya sehingga kalimat terakhir yang dia ucapkan kepada mereka adalah, "Di atas agama Abdul Muttalib." Nabi berkata, "Sungguh aku akan memohon keampunan untukmu selama aku tidak dilarang." Maka turunlah ayat ini, dan Allah menurunkan ayat Al-Qasas ke-56, "Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, tidak berkuasa memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi." Yang jelas, di dalam hal ini menunjukkan bahawa ayat ini turun di Mekah. At-Tirmizi meriwayatkan dari Ali, dan dinyatakan Hasan oleh Al-Hakim. Ali berkata, "Aku mendengar seseorang beristighfar untuk kedua orang tuanya yang musyrik, maka aku berkata, adakah kamu beristighfar untuk orang tuamu padahal mereka musyrik?" Ia menjawab, "Nabi Ibrahim pun beristighfar untuk ayahnya padahal ia musyrik." Lalu aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah sehingga turunlah ayat, "Tidaklah patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik." Al-Hakim, Al-Baihaqi di dalam Dalail An-Nubuwah dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahawasanya ia berkata, Rasulullah pergi ke kawasan perkuburan pada suatu hari. Beliau lalu duduk di salah satu kubur, bercakap dengannya lama dan kemudiannya menangis. Aku pun ikut menangis mendengar tangisan beliau. Kemudian beliau berkata, "Kubur yang aku duduk di situ tadi adalah kubur ibuku. Aku telah meminta izin kepadanya untuk mendoakannya tapi dia tidak izinkan. Maka Allah menurunkan ayat ini." Imam Ahmad dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan hadis Buraidah bahawasanya ia berkata, "Ketika itu aku bersama Nabi di Usfan, beliau melihat kubur ibunya, kemudian berwuduk, solat lalu menangis. Kemudian beliau bersabda, 'Aku tadi meminta izin Allah untuk beristighfar baginya tapi aku dilarang.' Maka Allah menurunkan ayat ini." At-Tabrani dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan hal serupa dari hadis Ibnu Abbas, dan bahawa hal itu terjadi setelah beliau kembali dari Tabuk ketika beliau pergi umrah ke Mekah dan singgah di Usfan. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, ada kemungkinan turunnya ayat ini kerana banyak sebab. Sebab yang mula-mula adalah tentang Abu Talib, dan sebab yang terakhir adalah tentang Aminah, iaitu bonda Nabi dan kisah Ali. Ulama yang lain membuat kesimpulan riwayat-riwayat di atas bahawa ayat ini turun beberapa kali.